Kesan pelaksanaan PKP ke atas pertumbuhan ekonomi di mana KDNK suku tahun kedua 2020 mencatat kemerosotan yang sangat ketara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Anwar daripada kelas di P2H. Jadi berdasarkan kerja ataupun projek yang telah diberikan oleh pensyarah kami berkaitan impak pandemik COVID-19 dan solusi agensi kerajaan untuk menangani masalah ini. Pandemik COVID-19 telah memberikan impak dan kesan negatif kepada seluruh dunia, terutama sekali kepada ekonomi yang menjadi aset penting untuk memacukan sesebuah negara tersebut. Dalam pada itu, terdapat industri-industri di Malaysia giat berusaha mencari jalan penyelesaian untuk kekal berdaya tahan menangani pasca pandemik tersebut, seperti industri halal. Seperti yang kita tahu, industri halal bukan sahaja pada makanan, malah ia juga pada perubatan dan juga kewangan. Selain itu juga, Malaysia menjadi sumber rujukan kepada 150 buah negara dalam pelbagai produk halal, termasuk juga pada pengurusan dan pembangunan industri. Di samping itu, Hairul Arifin Sahari, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Halal Malaysia, menyatakan menunjukkan analisis bahawa industri halal ini berpotensi besar untuk pertumbuhan dan urusan ekonomi ketika situasi pandemik COVID-19. Oleh itu, agensi-agensi kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dan memainkan peranan penting untuk membantu industri halal dalam menjayakan dan mengembangkan industri halal sekaligus menjadi peneraju kepada Global Islamic Economy Indicator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamir Adham bin Muhammad Nizam. Untuk hari ini, bagi impak pertama yang telah memberi kesan teruk kepada industri halal di Malaysia ketika berlakunya penularan pandemik COVID-19 ialah berlakunya kekangan di dalam rantaian bekalan makanan produk di Malaysia yang sekaligus boleh menimbulkan ancaman sekuriti makanan di Malaysia dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Malaysia yang menyumbang kepada peningkatan permintaan makanan dan rantaian bekalan makanan sebanyak 70% hingga 100%. Hal ini disebabkan ketika penularan pandemik COVID-19 sedang mengganas di seluruh dunia, kebanyakan negara di seluruh dunia dia tak nak mengeksport barangannya ke luar negara oleh sebab beberapa polisi ataupun undang-undang yang baru telah diumumkan oleh kerajaan. Selain itu, beberapa pembekal bahan mentah tempatan khususnya seperti di Malaysia banyak yang menyimpan stok bekalan makanan ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi nak elakkan daripada kehabisan stok dan yang untuk diedarkan ke pemborong atau peruncit yang berkaitan. Permintaan yang tinggi daripada kilang-kilang tertentu juga tak dapat nak menampung permintaan keseluruhan rantaian bekalan dan telah menyebabkan beberapa kekangan tertentu yang telah berlaku. Oleh hal yang demikian, beberapa langkah proaktif harus diambil oleh pihak kerajaan bagi mencari solusi dan jalan penyelesaian untuk mengelakkan perkara yang saya sebutkan tadi berlaku dengan mengambil kira sesi pertelibatan urus antara pihak kerajaan dan agensi yang berkaitan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengurusan KPDNKK dan agensi dan lain-lain lagi agensi yang berkaitan yang boleh dilibatkan di dalam isu ini untuk menyelesaikan masalah yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang mana dengan cara ini KPDNKK harus memberi jaminan rantaian bekalan makanan di Malaysia adalah mencukupi dan boleh menampung keseluruhan penduduk di Malaysia. Rentetan daripada itu, KPDNKK juga perlu membuat pemantauan khusus secara berkala di kesemua peringkat rantaian bekalan sehinggalah ke peringkat pengguna bagi memastikan tak ada mana-mana pihak pun yang memonopoli stok di semua rantaian bekalan makanan, dan jikalau ada yang individu ataupun mana-mana syarikat yang membuat perkara sedemikian haruslah dikenakan tindakan
dan hukuman yang setimpal. Akhir sekali, kerajaan juga harus mengemaskini inisiatif subsidi kerajaan serta meningkatkan lagi jumlah subsidi bagi seluruh barangan tertentu yang melibatkan keperluan asas setiap isi rumah. Dan peningkatan ini juga tidak tertakluk kepada pengguna saja, malahan kerajaan juga perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan lagi subsidi di peringkat pengeluar, juga tidak terkecuali dalam menerima subsidi tersebut. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang impak dan solusi yang kedua. Seperti yang kita tahu, wabak pandemik COVID-19 telah menular di Malaysia pada tahun 2019 hingga ke tahun 2021. Ianya telah menjejaskan sektor pelancongan negara dan telah menganggarkan sebanyak kerugian RM100 bilion ringgit Malaysia. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meramalkan ianya mengambil sekitar 4 tahun bagi memulihkan semula nilai yang telah rugi. Hal ini telah memberi kesan yang signifikan terhadap syarikat pelancongan seperti syarikat-syarikat yang besar, hotel, apatah lagi syarikat kecil iaitu syarikat domestik di dalam negara yang sedang tenat dan lagi lemah, iaitu kerajaan telah berinisiatif untuk menyelesaikan masalah-masalah berikut dengan mengambil pelbagai jenis solusi. Antaranya ialah dengan melakukan pakej bantuan Pelan Perlindungan Ekonomi Rakyat Malaysia (PERMAI). Dengan adanya PERMAI, kebanyakan masyarakat telah menikmati berbagai jenis kemudahan bagi menjana kelangsungan hidup di dalam sektor pelancongan. Pelan PERMAI ini juga telah dikenakan kepada 7 buah negeri yang dikenakan PKP, PKP bersyarat dan PKP pemulihan. Selain itu, kerajaan juga berhasrat untuk melakukan pembukaan zon semula, iaitu pembukaan kawasan-kawasan pelancongan yang menunjukkan biodiversiti yang tinggi bagi menarik kedatangan pelancong. Usaha ini juga akan mendatangkan pelabur-pelabur asing bagi melakukan pelaburan di dalam sektor pelancongan, serta dapat menjana ekonomi yang positif bagi membantu pembangunan ekonomi negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Azam bin Anwar dari kelas DIPEH 2I. Seterusnya, bagi impak dan solusi yang ketiga ialah apabila pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia secara tidak langsung mengundang ketidaktentuan dan turut menggugat kestabilan ekonomi serantau. Merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Sahari, Dr. Muhammad Yusof Sahari dari Universiti Putra Malaysia, mendapati bahawa impak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendatangkan kesan secara langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Tambahan pula, sepanjang tempoh PKP, pihak kerajaan telah rugi sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari. Sekiranya pelaksanaan PKP ini berterusan sepanjang lebih dari 3 bulan, ianya bakal melumpuhkan segala aktiviti ekonomi negara sebagaimana yang telah dinyatakan tadi. Kesan kepada industri halal yang meliputi sektor perniagaan juga turut terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 yang telah dilaksanakan dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan. Berikutan pelaksanaan PKP, masa yang dihadkan untuk sesebuah premis beroperasi adalah sekitar jam 6 pagi hingga 8 malam. Maka hasil jualan berkurangan dari kebiasaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa undang-undang yang ketat telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengekang penularan jangkitan di kawasan tempatan, khasnya kawasan yang berstatus zon merah, yang mana keseluruhan pergerakan rakyat telah dihadkan bagi mengelak daripada mengunjungi kawasan sesak dan berisiko tinggi. Pada masa yang sama, kerajaan juga telah mengumumkan hanya terdapat beberapa sektor dan industri tertentu sahaja yang dibenarkan beroperasi ketika pelaksanaan PKP berlangsung, yang mana secara tidak langsung telah memberikan implikasi yang teruk kepada lain-lain sektor dan juga di dalam industri halal khasnya. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan penuh komited untuk membangunkan ekosistem industri yang komprehensif
dan untuk industri halal merebut peluang-peluang baru melalui pengadaptasian proses pembuatan bijak yang akan meningkatkan keberkesanan dan fleksibiliti penghasilan, selain secara radikal mengubah rantaian nilai serta model perniagaan sedia ada, yang mana secara tidak langsung melalui solusi ini kerajaan dapat meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang mampan, meningkatkan lagi keluaran dalam negara kasar KDNK, meningkatkan tahap perbelanjaan atau kecairan wang kelompok tertentu, dan juga dapat membantu memulihkan kembali sektor ekonomi yang berkaitan khasnya di dalam industri halal di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, antara cadangan yang boleh saya berikan untuk membantu industri halal menghadapi krisis COVID-19 ini ialah Malaysia boleh bekerjasama dengan negara lain dalam meningkatkan dan mengembangkan lagi sektor halal global, terutama kepada kewangan, kepada perkhidmatan dan juga logistik. Ini kerana bahagian-bahagian yang telah saya sebutkan tadi merupakan asas kepentingan bagi industri halal ini menentukan keadaan dan perkembangan mereka pada masa kelak dengan membuat analisis dan melihat statistik tahun demi tahun. Jadi seperti yang kita boleh lihat, Malaysia ini memperluaskan pasaran produk halal mereka ke luar negara, seperti contoh negara Amerika, Australia dan juga Eropah. Bagi Malaysia ini menjalankan tanggungjawab sebagai negara yang telah diiktiraf oleh antarabangsa dalam menguruskan industri halal. Oleh itu, jelaslah bahawa sebenarnya industri halal ini merupakan salah satu industri yang perlu diberikan perhatian bagi memulihkan dan menstabilkan semula ekonomi dan kewangan negara pada pandemik COVID-19 ini. Jadi amat penting untuk agensi-agensi kerajaan seperti JAKIM, HDC, MITI, KPDN, KK, KKM, SIRIN dan sebagainya, supaya mereka dapat membantu industri halal ini terus kekal berdaya tahan menghadapi situasi saat ini dan juga mencapai misi dan visi Malaysia selaku negara hub halal global.